Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kita bersama lagi dalam kelas Matematik Tambahan tingkatan 5 untuk video tajuk Kinematik Gerakan Linear dalam kelas Cikgu Aisyah. Okey, video ini merupakan video bahagian kedua sambungan daripada video yang lepas. Video kali ini kita nak bincang sambung perbincangan untuk soalan SPM berkaitan tajuk kinematik gerakan linear. Ini merupakan soalan SPM sebenar tahun 2019, soalan nombor 12 kertas 2. Soalan untuk tajuk kinematik gerakan linear ni, penyelesaian secara lakaran graf tidak diterima. Maksudnya kalau you all nak sketch graf sekalipun, penyelesaian yang dia akan lihat adalah pengiraannya. Okey. Mari kita baca soalan tersebut dan kita analisa sikit bahagian manakah dalam tajuk ini yang dimasukkan dalam soalan ni. Okey. Suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dengan keadaan hal lajunya V meter per saat diberi oleh V sama dengan T kuasa 3 tolak 4 T kuasa 2 tambah 3T. Dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas melalui titik tetap O. Cari A. Pecutan awal dalam meter per saat bagi zarah itu. Okey. Ini merupakan soalan untuk subtopik pecutan. Okey. B. Julat masa dalam saat apabila pecutan zarah itu kurang daripada 6 meter per saat. Okey, yang ini juga merupakan dalam subtopik pecutan. C. Masa dalam saat apabila zarah itu berhenti seketika. Dalam video yang lepas, cikgu telah terangkan ataupun cikgu dah bagi keyword ini bila dikatakan berhenti seketika, maka ini merupakan subtopik hal laju. Apabila zarah itu berhenti seketika, hal lajunya adalah sifar. Di jumlah jarak dalam meter yang dilalui zarah itu sehingga zarah itu kembali ke titik tetap O buat kali kedua. Apabila berkaitan dengan jarak, ia merupakan subtopik sesaran. Baiklah, untuk soalan A, kita diminta mencari pecutan awal bagi zarah itu. Kita dah tahu bahawa untuk mencari fungsi A, kita perlu bezakan fungsi hal laju yang diberi. Bila dia kata pecutan awal, ini juga telah cikgu maklumkan dalam video yang lepas. Apabila disebut pecutan awal, ini berlaku ketika P sama dengan sifar. Kita boleh kira ataupun kita boleh dapatkan pecutan awal kita apabila kita gantikan T sama dengan sifar. Bermaksud sebelum bermulanya masa. Masa belum start lagi tu T sama dengan sifar lah kan. Itulah pecutan awal. Ini merupakan fungsi hal laju V sama dengan T kuasa 3 tolak 4 T kuasa 2 tambah 3T. Jadi untuk dapatkan pecutan iaitu A, kita kena bezakan V ni. Maka kita akan dapat 3T kuasa 2 tolak 8T tambah 3. Ini setelah kita bezakan. Okey. Kemudian untuk dapatkan pecutan awal, kita gantikan T dengan sifar. Okey, sifar kuasa 2, sifar dan seterusnya. Maka pecutan awal kita ialah 3 meter per saat. Untuk soalan B, kita diminta mencari julat masa dalam saat apabila pecutan zarah itu kurang daripada 6 meter per saat. Okey, kita tengok bila dia minta julat masa, bermaksud kita mesti ada di antara masa apa ke masa apa, contohnya lah. Okey, kemudian clue lagi satu ialah pecutan zarah itu kurang.
pecutan ialah A kurang, kita gunakan simbol kurang daripada 6. Okey, A kurang daripada 6. Okey, jadi kita gunakan A kurang daripada 6 tu, A tu kita gantikan dengan fungsi pecutan, iaitu 3T kuasa 2 tolak 8T tambah 3 kurang daripada 6. Jadi 6 ni kita akan bawa ke kiri, maka fungsi menjadi 3T kuasa 2 tolak 8T tolak 3 kurang daripada sifar. Kita gunakan perumpamaan bila 3T kuasa 2 tolak 8T tolak 3 sama dengan sifar untuk mencari nilai-nilai T. Okey? Maka kita faktorkan, kita akan dapat T sama dengan negatif 1/3 dan T sama dengan 3. Okey, ini yang telah kita pelajari dalam fungsi kuadratik tingkatan 4. Apabila kita dapat satu range atau satu ketaksamaan macam ni kan, kita dapat nilai dua nilai T ni, kurang daripada sifar, maksudnya lorekannya di bawah, betul? Jadi T berada di antara negatif 1/3 dan 3. Bagaimanapun, sekarang kita bercerita tentang masa. Untuk masa, kita tidak boleh mengambil nilai negatif. Maka masa yang terlibat ialah 0 hingga 3. Jadi 0 ni berada di antara, di dalam fungsi tersebutlah, dalam ketaksamaan tu. Okay? Jadi jawapan kita ialah T berada di antara sifar dan 3. Tapi tengok dekat sini, T tu ada untuk sifar tu kita ada simbol sama dengan, manakala 3 tidak. Kerana 3 tidak termasuk, ya, dia di bawah nilai. Sementara yang sifar tu dia duduk dekat dalam ni, jadi dia termasuk. Jadi dia ada tanda sama dengan. Okey? Faham ya? Julat masa apabila pecutan zarah itu kurang daripada 6, maka julat masanya ialah di antara sifar dan 3 saat. Seterusnya untuk soalan C, kita diminta mencari masa dalam saat apabila zarah itu berhenti seketika. Dekat sini kita dah highlight tadi, berhenti seketika bermaksud fungsi V sama dengan sifar. V sama dengan sifar. Jadi kita pun tulis kat sini V sama dengan sifar, kemudian kita salinlah fungsi V ni sama dengan sifar. Jadi kita faktorkan T kuasa 3 tolak 4T kuasa 2 tambah 3T ni. Macam mana nak faktorkan? Kita keluarkan T semua dulu. Jadi dekat dalam bracket ni tinggal kuadratik saja, T kuasa 2. Okay, lepas tu kita faktorkan, kita akan dapat T tolak 1, T tolak 3 ni, maka nilai T ialah sama dengan sifar, T sama dengan 1 dan T sama dengan 3. Maksudnya, zarah tersebut dalam keadaan pegun pada ketika T sama dengan sifar, T sama dengan 1 dan T sama dengan 3. Saat ketiga, saat pertama dan saat kosong lah. Okay? Bagi soalan D, kita diminta mencari jumlah jarak dalam meter yang dilalui zarah itu sehingga zarah itu kembali ke titik tetap O buat kali kedua. Okay, keyword dekat sini ialah kembali ke titik tetap O. Apabila suatu zarah itu berada di titik O, titik tetap dia tu, maka sasarannya adalah sifar. Okay, S sama dengan sifar. Itu kena ingat, S sama dengan sifar apabila zarah itu berada di titik tetap O. Okey, jadi apa yang kita nak buat? Kita kena cari fungsi sasaran daripada fungsi hal laju yang diberi. Kita dah belajar, kita dah tahu nak dapatkan sasaran, kita kena kamirkan fungsi hal laju tersebut. Okey, kita kamirkan, kita akan perolehi T kuasa 4 per 4 tolak 4T kuasa 3 per 3 tambah 3T kuasa 2 per 2 tambah C. Okey, macam mana kita nak cari C? Okey, seperti biasa, apabila S sama dengan sifar bermaksud pada tempat permulaan zarah tersebut, confirmlah T sama dengan sifar, betul tak? Macam ni. Bila S sama dengan sifar, maka T sama dengan sifar. Jadi bila kita masukkan S sifar, T sifar,
maka C kita ialah sifar. Okey, sifar, 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 sifar. Maka C ialah sifar. Okey, jadi fungsi kita akan tinggal S sama dengan T kuasa 4 per 4 tolak 4 T kuasa 3 per 3 tambah 3 T kuasa 2 per 2. C kita sifar. Okey, sekarang yang dia minta ialah buat kali kedua. Okay. Macam mana kita nak dapatkan ni? Apabila S sama dengan sifar. Jadi maksud dekat sini, apabila zarah tersebut berada di titik O, maka S sama dengan sifar. Jadi kita gantikan S dengan sifar terhadap fungsi sesaran, kita akan dapat cari nilai-nilai saat di mana zarah tersebut berada pada titik O. Okey, jom kita tengok macam mana nak buat. Okey, kenapa 3T kuasa 4? Sebab cikgu permudahkan kita punya fungsi ni dah sama dengan sifar ni, jadi kita darab semua sekali dengan 12. Okey, untuk menghilangkan pecahan kat bawah ni lah. Darab semua sekali dengan 12, maka terhasillah 3T kuasa 4 tolak 16T kuasa 3 tambah 18T kuasa 2. Sekarang ni kuasa 4, ni kuasa 3, ini kuasa 2. T kuasa 2 adalah kuasa yang terkecil, maka kita faktorkan dengan T kuasa 2. Jadi tinggal 3T kuasa 2 tolak 16T tambah 18. Kuadratik di dalam bracket. Okay? Jadi bila dah kuadratik ni, maksudnya kita boleh gunakan EQN lah. Kita boleh, kalau secara manual ni, kita boleh gunakan rumus kuadratik untuk dapatkan nilai-nilai T yang dalam bracket ni, kuadratik ni. Okay? Jadi selepas cikgu gunakan kalkulator, cikgu dapat nilai T sama dengan sifar daripada T kuasa 2 sama dengan sifar ni. Lepas tu daripada dalam ni kita dapat T sama dengan 1.613 dan satu lagi 3.721. Bermaksud pada saat T sama dengan sifar, maksudnya dia belum start gerak, of course lah dia berada di titik O. Kemudian selepas dia bergerak selama 1.613 saat, dia kembali ke titik O untuk kali pertama. Kemudian dia gerak lagi pada saat 3.721, dia kembali ke titik O buat kali kedua. Faham Ini permulaan, ini dia kembali ke O kali pertama, yang ini dia kembali ke titik O kali kedua. Okey, daripada soalan C yang lepas, keadaan zarah tersebut pegun ataupun dia berhenti seketika pada saat kosong tu, of course lah, permulaan, dan saat pertama serta saat ketiga. Kenapa cikgu tunjukkan ini? Sebab kita nak cari jarak. Untuk cari jarak, video yang lepas cikgu telah nyatakan untuk memudahkan pengiraan ataupun kita nak nampak macam mana bayangan kita punya pergerakan zarah tu, kita rujuk kepada graf hal laju. Jadi dekat sini graf hal laju kita merupakan graf kubik positif. Okay? Jadi kita lukis graf kubik positif. Bila positif ni bermaksud dia naik dulu baru turun, betul, baru naik balik. Okay? Graf hal laju. Okay, jadi dia macam ni. Apabila T sama dengan sifar, dia berada dekat ni lah, dia stop lah. Okay? Di dalam keadaan pegun. Kemudian dia bergerak, turun. Pada saat pertama, dia pegun sebentar. Kemudian dia gerak lagi. Dia pegun balik pada saat ketiga. Okey, boleh faham Pada titik, pada saat kosong, T sama dengan sifar. Dia belum bergerak, jadi dia memang stop lah. Dia memang belum bergerak, dia pegun lah. Jadi pada T sama dengan 1, bila dia start bergerak tu, saat pertama dia stop sekejap untuk dia pusing. Okay. Lepas tu dia gerak balik, dia stop balik pada saat ketiga. Tapi zarah tersebut bergerak ke titik
O sehingga ke saat 3.721. Bermaksud ada pergerakan lagi selepas saat ketiga tu. Pergerakan dia ke atas lah. Dia jadi macam ni. Jadi lakaran graf kita akan jadi begini. Boleh faham Daripada graf hal laju kita sampai saat ketiga sahaja. Tetapi sesaran dia sehingga saat ke 3.721. Maksudnya kita kena sambung graf hal laju tu sampai ke saat 3.721. Okey. Okey, sekarang ni cikgu pindahkan graf hal laju tersebut yang tadi ke lukisan yang lebih besar untuk dapat bayangan sesaran jumlah jarak lah. Maksudnya dekat sini, daripada graf hal laju ni, luas bawah graf ni, satu dekat bahagian positif, yang bahagian kedua bahagian negatif, yang bahagian ketiga ialah bahagian positif. Okey, cuba kita kaitkan graf hal laju ni dengan graf sesaran. Macam mana kita nak kaitkan? Okey, pada saat sifar, T sama dengan sifar, zarah tersebut pegun. Okey. Kalau graf sesaran, dia berada di titik tetap O. Kemudian dia bergerak satu saat untuk dia berhenti. Maksudnya pada saat pertama, dia bergerak ke kanan dan dia berhenti di sini. Dia stop dekat sini kan? Okay, kemudian dia bergerak, dia sambung pergerakan dia, ni negatif kan? Dia sambung pergerakan dia sehingga saat ketiga, dia stop. Jadi daripada sini, graf sesaran tu daripada saat pertama ni sampai saat ketiga tu dia negatif, bermaksud arah dia bertukar. Sampai saat ketiga dia berhenti. Okay, saat ketiga dia berhenti. Dekat sini, pada saat T sama dengan 1.613 ni, dia melalui titik tetap O. Nampak tak? Okay, maksudnya dalam perjalanan dia nak berhenti seketika tu, dia melalui titik tetap O tu dekat sini. Okay. Kemudian selepas dia berhenti seketika di titik T pada saat ketiga tu, kalau dekat sini dia start bergerak semula sehingga saat 3.721 tu kembali ke O. Jadi dekat sini dia patah balik. Sini positif kan? Jadi ke kanan lah dia. Okey, ke kanan dia pada titik O adalah saat ke 3.721. Okey, boleh tak bandingkan graf sesaran dengan graf hal laju ni? Okay, menarik kan? Jadi, menggunakan kemahiran pengamiran, kita dapatlah cari keluasan bawah graf ni untuk dapatkan jumlah jarak. Jadi dekat sini kita dah nampak bahagian kedua ni negatif. Jadi bila bahagian kedua negatif, kita kena moduluskan dia punya keluasan. Kat sinilah. Luas yang bahagian pertama ialah di antara 0 hingga 1. Jadi kita kamikan 0 hingga 1 untuk hal laju tersebut. Yang ni 1 hingga 3. Nampak? 1 hingga 3. Tapi cikgu buat modulus sebab dia negatif. Kemudian kita tambah lagi 3 hingga 3.721. 3 hingga 3.721. Fungsi kameran hal laju ni akan dapat sesaran. Ini sesaran yang kita dah dapat pada slide yang lepas tadi. Maka luas bahagian pertama, kita pun kiralah menggunakan fungsi sesaran ni. Selepas kita kamirkan V, kita akan dapat sesaran. Kita masukkan nilai 1. Ni kan 1 ni, kita masuk dalam setiap T. Setiap T kita masukkan 1. Tolak dengan sifar. Kenapa? Sebab sini sifar. Bila kita masukkan sifar, habis semua. Tinggal sifar. Jadi tolak sifar lah. Kita akan dapat 5/12. Luas yang kedua pula di antara 1 hingga 3. Maksudnya ini 1, ini 3. Jadi kita masukkan T itu semua 3. 3 kan. Tolak dengan 1. So 1. Masukkan semua. Faham kan? Kemudian kita akan kira sehingga memperolehi negatif 8/3.
Jangan lupa modulus tersebut. Ini ialah arah. Negatif 8/3 bermaksud dia pergi ke arah kiri. Tapi jaraknya berapa? Jaraknya ialah 8/3 meter. Okay. Untuk bahagian ketiga, kita kira yang 3.721 ni masuk dalam setiap T. Tolak dengan 3. 3, 3, 3. Okay, masukkan dalam fungsi sesaran. Tolakkan, kita akan dapat 2.2518. Maka jumlah jarak dia ialah 1 tambah 2 tambah 3. Bermaksud 5/12 tambah 8/3 tambah 2.2518. Kita dapat 5.335 meter jumlah jaraknya. Bersamaan dengan jumlah luas graf halaju ini. Okey, faham ya? So, kalau tak faham ataupun kurang faham, dapat nampak idea tu tapi masih kurang faham, bermaksud kena patah balik, tengok satu persatu, slow-slow, fahamkan. Okay, sebenarnya semua soalan ni berkaitan. Okey, sampai sini dahulu kita punya perbincangan. Cikgu harap video ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid cikgu. Sekian, terima kasih. Bye.